Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama dalam seri tafsir Quran untuk Sukatan Stam tahun 2021. Pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari daripada surah An-Najmi. Surah ini mengandungi 62 ayat. Ini merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Jadi tajuk kita pagi ini ialah Sidqul Wahyi. Sidqul Wahyi. Kebenaran wahyu. Baiklah para pelajar, kita teruskan dengan ayat suci Al-Quran. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa. Sebelum kita memulakan huraian ayat-ayat ini, kita secara ringkasnya kita mengenali tajuk. Sidqul Wahyi ini adalah menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melalui Jibril alaihissalam. Jadi dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan bintang dan menyatakan bahawa Rasulullah SAW itu seorang Rasul yang tidak berada di jalan yang sesat. Dan baginda juga tidak bercakap berdasarkan kepada nafsu, melainkan melalui wahyu yang telah diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahyu ini dibawa oleh Jibril alaihissalam yang bersifat sangat kuat dan rupanya sangat indah. Itu bayangan ataupun ringkasan pada tajuk. Tumpuan kita pada hari ini ialah untuk mengupas tentang soalan-soalan daripada tajuk tersebut. Jadi Ustaz harap antum semua sudah pun memahami ayat-ayat ini melalui pengajaran di dalam kelas. Jadi kita lebih tumpu kepada soalan dan juga noktah-noktah penting dalam tajuk ini. Baik, qala Allah Ta'ala wan najmi idza hawa. Demi bintang, iaitu uqsima bijinsin nujum, Allah Subhanahu Ta'ala bersumpah dengan bintang, sebahagian daripada bintang, bijinsin nujum. Baik, waw di dalam ayat ini dinamakan wawul qasam. Wawul qasam. Maksudnya Allah SWT bersumpah dengan makhluk. Dari segi hukum maknanya harus bagi Allah SWT bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan kita sebagai manusia, kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk sebagaimana Allah SWT bersumpah dengan makhluk. Jadi di sini satu hukum ataupun istimbat yang dapat kita ambil sini ialah jawaz lillahi ta'ala ay yuqsima bima sya'a min makhluqatih. Harus bagi Allah SWT bersumpah dengan apa sahaja daripada jenis makhluknya. Uqsima bijinsin nujum, maksudnya Allah SWT bersumpah dengan bintang. Kalimah idza hawa, idza gharaqa bermaksud bintang yang terbenam, apabila ia terbenam. Au intasara yaumul qiyamah, ataupun ia hancur berderai pada hari kiamat.
Itu pendapat ulama, tafsiran ulama. Pertama, idza gharaqa, ataupun boleh kita ambil idza au intasara yaumul qiyamah. Di sini ada dua soalan dalam bahagian ini, wan najmi idza hawa. Ya. Baik, soalan pertama, bima aqsamallahu ta'ala. Dengan apakah Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Yang kedua, ma makna idza hawa. Idza hawa maknanya idza gharaqa au intasara yaumul qiyamah. Ayat seterusnya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu, yakni dhalla, kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Khitab ini dituju kepada orang-orang musyrikin Mekah. Yang dimaksudkan sahibukum itu ialah sahib itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kum kembali kepada orang-orang Quraisy. Maknanya Allah berfirman, tidaklah sahabat kamu iaitu Muhammad itu, wahai orang-orang Quraisy, dhalla, tidak sesat, wa ma ghawa, tidak keliru. Tidak keliru apa yang dibawa dia, dibawanya dalam wahyu. Baik. Dari segi kawaid Arab, ma dhalla ialah jawab kepada qasam. Tadi kita sebut wawul qasam. Apabila ada wawul qasam, semestinya ada jawapan kepada qasam. Kenapa Allah bersumpah? Kenapa Allah bersumpah? Wan najmi idza hawa. Kenapa Allah bersumpah? Semestinya ada jawapannya, iaitu ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah nak bagi tahu bahawa Nabi Muhammad itu tidaklah seorang yang sesat dan tidak pula berada dalam kekeliruan. Jadi jawapan itu ialah ma dhalla, itu jawapan kepada qasam. Dari segi makna, ma dhalla ma adila an qasdil haqq. Ma adila an qasdil haqq. Beliau tidak sesat daripada jalan yang benar. Jadi orang-orang musyrikin mereka menuduh Nabi Muhammad berada di jalan yang sesat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan. Baik, kalimah sahibukum. Ai sahib itu dirujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dhamir ataupun khitab kum dituju pada orang-orang Quraisy. Wal khitabu li Quraisy. Maknanya Nabi Muhammad pernah hidup di sesama orang-orang Quraisy. Jadi seolah-olah Rasulullah ini rakan mereka daripada kecil. Dan apabila Rasulullah membawa wahyu yang benar, mereka menolak. Sedangkan Rasulullah SAW seorang yang jujur. Orang yang jujur, orang yang sangat baik, dikenali oleh masyarakat musyrikin sebagai orang yang beramanah. Tapi apabila datang wahyu, maka mereka menolak, mengatakan Rasulullah ini berada di jalan yang sesat dan keliru. Lalu Allah SWT menegur mereka, menjawab kepada tuduhan mereka, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Baik, soalan ma i'rab ma dhalla. Ma i'rab ma dhalla. I'rabnya kita rujuk kepada jawabul qasam, terujuk pada ayat tadi, iaitu jawabul qasam. Ma makna dhalla al-murad? Ma makna dhalla? Dhalla ma adala anil qasdil haqq. Tidak tergelincir, tidak tergelincir daripada jalan yang benar. Yang tiga, mal murad bi sahibikum walimanil khitab. Ni al-sahibukum bi sahibikum ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal khitab li Quraisy.
Seterusnya kalau Allah Ta'ala ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Eh? Ma ghawa wa ma ghawa ialah ma waqa'a fi itba'il haq al-aba afan ma waqa'a fi itba'il batil. Eh? Itu makna tadi kita uraikan makna dhalla. Sekarang ni kalimah wa ma ghawa, iaitu baginda tidak terjerumus dalam apa? Dalam itba'ul batil, maknanya tidak ikut jalan yang batil. Baik, kalimah dhalla dan wa ma ghawa, ada ulama mengatakan dhalla itu waqila ad-dhalal. Ada ulama berpendapat ad-dhalal, makna dhalal ya naqidul huda wal ghayyu naqidul rusyd. Ghay. Jadi kalimah ada ghawa tu dia panggil al-ghay. Ad-dhalal maknanya yang bertentangan dengan hidayah. Wal ghay naqidur rusyd. Adapun al-ghay bertentangan dengan jalan yang lurus. Rasyid, jalan yang mendapat petunjuk. Dari segi makna tafsiran pula, ai huwa muhtad rasyid. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, maknanya ai huwa muhtad rasyidun, iaitu beliau baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat muhtad, yang mendapat hidayah, petunjuk, rasyid, iaitu mendapat panduan daripada Allah, petunjuk, walaisa kama tas'umuna, dan tidaklah sebagaimana kamu dakwa wahai orang-orang musyrikin, min nisbatikum iyyahu, di mana kamu nisbahkannya kepada sesat dan keliru. Ini tafsiran ayat. Jadi sekiranya ada soalan, contohnya soalan nombor 2, fasir hazil ayat. Tafsirkan ayat ini, iaitu ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini tafsirannya, wa muhtad rasyid. Ataupun kita boleh ambil juga ma dhalla ai ma waqa'a fid dhalal atau naqidul huda. Tapi inilah tafsiran yang tercatat dalam buku. Wa muhtad rasyid wa laisa kama tas'umun min nisbatikum iyyahu ila dhalali wal ghay. Qala Allah Ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, iaitu apa yang disampaikan daripada Al-Quran itu oleh Nabi. Apa yang dibaca Nabi Al-Quran itu, daripada Al-Quran itu bukanlah daripada hawa nafsunya, maknanya bukan daripada kehendak hatinya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan ucapannya tiadalah lain hanyalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Maknanya apa yang diutarakan oleh Rasulullah daripada ayat-ayat Quran yang dibaca kepada kaum-kaum Quraisy bukanlah datang daripada nafsunya, bukan daripada rekaannya, tetapi ia datang daripada Allah SWT melalui wahyu. Tafsiran ayat ini berbunyi wa ma atakum bihi minal Quran. Apa-apa yang disampaikan, apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada ayat-ayat Quran itu, laisa bimantiqin yasduru an hawa, bukanlah percakapan yang keluar daripada mulutnya, yang keluar daripada mulut itu dari kerana nafsu, bukan melalui nafsunya. Wa innama wahyu yuha, tetapi merupakan wahyu yang telah diwahyukan min indillahi yuhi ilaihi, daripada Allah dan diwahyukan kepadanya.
Wa ma yantiqu, yantiqu itu maknanya bolehlah kita kata ma yatakallamu ataupun ma yaqra'u minal Qur'an. Maknanya dia ucapan yang keluar ayat-ayat Quran yang disampaikan oleh Nabi itu maksudnya bukan daripada hawa nafsunya sendiri ataupun kehendaknya, tapi ia merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini dia tidak ada soalan melainkan ada soalan berbentuk tafsir. Fasir hadhil ayat. Okey, seterusnya kita kata ayat Quran kita teruskan lagi. Allamahu syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa ay allama Muhammadan. Rasulullah telah mempelajarinya ataupun diajar oleh malaikat yang diajar kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Jibril itu bersifat sangat kuat. Maksudnya wahyu itu ya dibawa oleh Jibril dan diajar oleh Jibril yang bersifat sangat kuat. Syadidul quwa maksudnya malak. Ya, malakun syadidun quwahu. Malaikat yang sangat kuat. Kekuatannya wahwa maksudnya ialah Jibril alaihi salam. Aindal jumhur maksudnya pendapat jumhur jumhur kebanyakan ulama bahawa yang dimaksudkan syadidul quwa ini adalah Jibril. Ini sepakat ulama kebanyakannya. Bila jumhur iaitu jumhur yang ramai lah. Sebab yang kita tahu pun bahawa Jibril itu ialah dia yang bawa wahyu. Jibril yang bawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajar kena ingat ya. Contohnya dia kata almahu, jadi allama Muhammadan. Okay. Iaitu Jibril mengajar kepada Muhammad. Muhammad SAW yang sangat kuat. Bersifat sangat kuat. Kalau kita rujuk balik tentang bagaimana Jibril AS menurunkan wahyu bagi kali pertama kepada Rasulullah, Jibril datang dalam bentuk asal. Dalam bentuk asal, di mana dengan rupanya yang besar, sangat tinggi, sehingga mencapai di ufuk, di sebelah matahari naik. Maka kesannya sangat kuat kepada Rasulullah SAW ketika menerima wahyu. Baik. Di sini apabila ada ayat ini menyatakan allamu syadidul quwa, maknanya kekuatan menunjukkan bahawa Jibril itu sangat kuat ataupun para malaikat sangat kuat. Jadi di sini kita ambil beberapa contoh kekuatan malaikat. Okey. Dalam buku juga dinyatakan beberapa contoh kekuatan para malaikat. Baik, min madhahiri quwwati Jibril. Di antara gambaran ataupun tanda-tanda kekuatan Jibril alaihissalam, satu boleh tanda annahu iqtala'a qura qaum Lut. Qura qaum Lutin minal ma' al-aswad. Jibril ni dia telah membalikkan perkampungan kaum Lut dengan air sekali dengan air al-aswad, air yang hitam. Wa hamalaha ala janahi, dan Jibril membawa air laut itu dengan sayapnya. Wa rafa'aha ila sama thumma qallabaha, dan diangkatnya ke langit kemudian dibalikkannya. Wa saha sayhatan bisamud fa asbahu jasimin. Pada kaum Samud pula, Jibril pernah mengeluarkan suara ataupun meneriak, teriak. Maknanya mengeluarkan suara yang kuat sehingga mati semua kaum Samud.
menjadi jasimin menjadi bangkai ataupun mayat. Ini suara Jibril saja. Apabila dia mengeluarkan suaranya, maka suaranya sangat kuat sehingga mati. Ini contoh. Jadi pelajar boleh ambil catat antara mazahir Jibril. Mazahir tanda kekuatan Jibril ataupun contoh kekuatan Jibril alaihissalam. Qala Allah Ta'ala zu mirratin fastawa. Zu mirrah. Ini sifat Jibril alaihissalam. Jibril dalam bentuk asalnya zu mirrah. Zu ni maksudnya mempunyai. Mirratin fastawa, iaitu mirrah pemandangan ataupun keindahan. Fastawa, mempunyai rupa lah kita kata dah. Zu manzar, rupa paras yang hasan, yang sangat indah. Jibril tu comel, cantik, comel Jibril. Fastawa, zu mirratin, zu manzarin hasanin, yang mempunyai pandangan ataupun rupa yang indah. Ini kalau di soal bagaimanakah rupa Jibril? Rupanya manzar hasan. Zu manzarin hasan. Sangat indah. Kalimah fastawa, fastaqama ala suratihi. Suri patutnya sad, bukan sin. Surati al-haqiqiyah. Ini ada kesilapan sikit. Suratihi al-haqiqiyah. Maknanya fastaqama. Fastaqama ialah istiqamah, kekal. Kekal dalam bentuk asalnya. Maknanya Jibril ketika membawa wahyu kepada Nabi SAW datang dalam bentuk asal. Duna surah al-adamiyah, bukan dalam bentuk manusia. Bukan bentuk dalam bentuk gambaran manusia, bentuk manusia. Allati kana yanzilu biha ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kebiasaan Jibril datang selepas itu kepada Nabi dalam bentuk manusia. Baik. Fastaqama ala suratil haqiqiyah. Maknanya zu mirratin fastawa. Fastawa. Ini tafsirannya ni. Yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampak dirinya dengan rupa yang asli. Zu mirrah fastawa. Sangat bijak. Jibril ni sangat bijak. Yang akal yang cerdas dan menampakkan diri rupa asal. Zu mirratin ni mana zu mirratin, zu manzarin hasanin. Baik. Soal. Ma makna zu mirratin? Ma makna zu mirratin? Itu jawapannya di atas. Jadi apa yang dicatat di sini dikira noktah-noktah ataupun bahagian-bahagian yang penting, yang boleh disoal. Mal murad biqaulihi fastawa. Fastawa fastaqama ala suratihi al-haqiqiyah. Sampai situ pun boleh menjadikan jawapan ni. Sekiranya dalam soalan ini, dalam bahagian alif ataupun mufradat, cukup kita menjawab fastawa fastaqama. Tidak perlu kepada huraian. Tetapi jika di dalam bahagian tafsir, kita perlu huraian lebih panjang sikit. Sebagai contoh, ma makna fastawa. Ma makna fastawa, kita jawab fastaqama. Sekiranya mal murad biqaulihi fastawa, kalau ada perkataan murad kita kena jawab lebih panjang. Fastaqama ala suratihi al-haqiqiyah duna suratil adamiyah allati kana yanzilu biha ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam bentuk tafsiran. Ini beza antara tafsir dengan mufradat. Mufradat cukup dengan jawapan satu kalimah. Tafsir kita perlu kepada huraian lebih
panjang sikit lah. Kalau contoh dalam ini, kalau sampai di koma ini saja pun sudah cukup. Baik, seterusnya qala Allah Ta'ala wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Jibril itu ketika datang membawa wahyu kepada Rasulullah, kali pertama itu ialah berada di ufuk yang tinggi. Thumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat, iaitu semakin dekat. Asalnya jauh, kemudian datang semakin dekat dan semakin dekat. Baik. Wa huwa, kalimah huwa dirujuk kepada Jibril alaihi salam. Wa huwa Jibril alaihi salam bil ufuqil a'la. Bil ufuq iaitu matlaq asy-syam. Al ufuqil a'la maknanya matlaq asy-syam ataupun maksudnya matlaq asy-syam, tempat terbitnya matahari. Ya, di sebelah timur. Tengok, kalau kita tengok jauh di timur sana. Bukan dekat. Jibril turun. Sebab apa? Jibril itu badannya sangat besar, rupanya sangat besar dan kuat. Dan dia turun di tempat yang jauh, kemudian dia datang semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dana, kemudian dekat. Siapa yang dana? Jibril min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia semakin dekat, iaitu siapa? Jibril alaihissalam. Semakin dekat kepada Rasulullah SAW. Thumma dana fatadalla fazada fil qurb. Kemudian dia semakin menghampiri. Al-qurbu maknanya qarib. Kalau antum biasanya guna perkataan qurbu ni, iaitu qarib. Fazada, maka bertambah, fil qurbi, bertambah dekat. Baik, kalimah at-tadalla ataupun at-tadalli maksudnya huwa an-nuzul bi qurbi syai'. Maksud tadalli ini adalah turun di dekat dengan sesuatu. Maknanya dia semakin turun dekat. Itu dia panggil kalimah at-tadalla. Baik, di sini kita ada kalimah huwa. Kalau dalam bentuk soalan, huwa ni dia tanya siapa? Man huwa? Al-murad huwa. Kena ingatlah jangan tukar dengan Nabi Muhammad, iaitu huwa di sini ialah Jibril. Kemudian mal murad bil ufuqil a'la. Al murad bil ufuqil a'la matla'ish syam. Ma mana thumma dana? Ma mana dana? Thumma dana sini ialah Jibril min Rasul. Maknanya dana ni semakin fatadalla, semakin dekat. Fatadalla fazada fil qurbi. Baik. Fakana qaba qausaini aw adna. Fakana qaba qausaini adna. Maknanya jarak yang kita sebut dekat tadi itu dibayangkan sekadar ataupun sejaraknya lebih kurang 2 kali tembak anak panah. Fakana qaba qausaini aw adna. Qausaini maksudnya anak panah, pemanah. Maksudnya miqdar qausain ya, dengan kadar jaraknya lebih kurang 2 kali tembak anak panah. Maknanya kalau anak panah orang Arab itu dia ambil contoh anak panah yang diguna pakai oleh orang-orang Arab. Jadi jarak itu lebih kurang 2 kali tembak anak panah, iaitu sekali tembak jatuh, ambil sekali lagi, tembak sekali lagi, jatuh di satu tempat yang lain pula. Jadi jarak Jibril alaihissalam lebih kurang 2 kali jarak jatuhnya anak panah. Anak panah pula diguna pakai anak panah orang Arab. Au aqrabu min zalik, ataupun lebih dekat. Lebih dekat daripada 2 anak panah. Maknanya kalau kita kira tak jarak yang mana Rasulullah boleh melihat Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam.